أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita bertemu dalam surah Taha untuk sama-sama kita meneruskan kisah Nabi Musa yang telah pun kita lihat pada hari semalam. Permulaannya apabila Nabi Musa diizinkan untuk memanjat ataupun berada di satu tempat, dan pada hari ini kita akan meneruskan kisah yang penuh dengan pelajaran yang memberi panduan kepada kita apabila kita ingin bersama mendapatkan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Halaman 313, dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul sihat ya? Alhamdulillah. Allah, I miss you so much. Ya, alhamdulillah. Ya, masya-Allah ya. Terima kasih Ustaz ya. Kita terus hari ini nak meneruskan bersama dengan tuan-tuan perempuan yang berada di rumah, dijemput untuk share ya. Sama-sama kita mulakan dengan doa penuh pengharapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Satu lagi doa tambahan yang kita akan belajar pada hari ini, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita lihat apakah sinopsis ringkasan apa yang kita akan ikuti pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-13 kita akan melihat peristiwa Nabi Musa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ayat yang ke-16. Dan salah satu latihan training yang dilalui oleh Nabi Musa di atas bukit Tur ataupun Tua itu ialah berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular, dan ini adalah mukjizat pertama baginda Nabi Musa alaihissalam ya, hingga ayat 21. Diteruskan selepas itu masih lagi di atas gunung Tua itu tangan yang bercahaya ya, sebagai satu mukjizat yang kedua, sehingga ayat 35 itu dijelaskan beberapa sebab mengapa mukjizat itu diberikan pada Nabi Musa, dan kemudian kita akan ikuti pada ayat 36 37 apakah mukjizat ataupun nikmat yang diberikan kepada Nabi Musa sebelum diangkat menjadi nabi. Mari sama-sama kita baca dahulu ayat 13 hingga ayat 23, memulakan kisah penuh epik ya, yang penuh dengan pelbagai makna, dan sudah tentunya kita akan menikmatinya dengan penuh indah insya-Allah. Silakan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semua yang ada dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus dalam rahmat perlindungan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa ingat padamu, syukur pada nikmat-Mu, dan berlipat gandakan amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Jadi kita lihat hari ini halaman yang kedua surah Taha. Ustaz, betul. Dan halaman kita hari ini ada satu doa yang
selalu kita baca Ustaz. Betul. Rupa-rupanya ayat Quran ni kata Ayat Ustaz. Quran. Ya, dia kan doa biasa. Rupanya doa itu adalah ayat Quran. Ayat Quran. Jadi sebab tu ada antara doa-doa yang memang daripada Al-Quran. Kan contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhir ayat. Dan juga doa yang kita nak belajar hari ini. Kejap lagi dipusingkan yang kedua. Kita nak baca dulu yang pertama ini ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-23 salah. Hingga ayat yang ke-23. Baik, jom tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita baca dulu yang permulaan ini dengan kita cuba murattal nahawan ataupun kurdi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni la ilaha illa الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى صدق الله العظيم. Azim, itulah bacaan daripada ayat 13 hingga 23. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi ya. Ini adalah kisah Nabi Musa Ustaz ya. Amat menarik apabila kita melihat semalam bila Nabi Musa ini sebenarnya dia nak pergi cari api Ustaz ya. Dia nampak macam ada nastunara ya. Aku lihat macam ada api kat situ. Mungkin orang lain tak perasan. Jadi dia pergi cari sama ada untuk biqabasin, iaitu nak bawa obor tersebut sebagai pemanas ataupun nak menunjukkan jalan, ataupun paling kurang
pun mereka akan bertanya, ya, Nabi Musa nak bertanya macam mana daripada Madian nak pergi ke Mesir itu huda, ya, petunjuk yang mungkin boleh didapatkan daripada orang yang mungkin berkemah yang menyalakan unggun api tersebut. Dan rupa-rupanya bila dia pergi ke situ, bukannya unggun api tetapi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataannya yang pertama Ustaz, ya, semalam kita baca daripada ayat 11 tu, ya Musa. Ya, tiba-tiba je kan duduk dan gelap-gelap tu pergi panjat dah penat dah ni, tiba-tiba je ya Musa kan. Memang menakutkan Ustaz. Menakutkan, ya. Dan disambung pada hari ini, ya, wa anakhtaruka fastami' lima yuha. Perkataan ni amat penting disebabkan apa? Dan aku memilihmu, ya, aku memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Satu, Allah pilih Nabi Musa. Sepatutnya Nabi Musa yang kata, saya ni yang pilih nak pergi cari api kan. Tetapi Allah cakap, aku pilih engkau yang menyebabkan kau dapat datang ke sini ini, ya. Dan perkataan ikhtiar ini, ahtartuka, itu daripada perkataan khair, maksudnya kebaikan. Pilih disebabkan ada kebaikan yang ada pada siapa? Pada Nabi Musa, dan diseru untuk fastami', bukan fasma' Ustaz, ya. Bukan fasma' tetapi fastami', dengar betul-betul apa yang diwahyukan. Nak ceritanya ialah satu, Nabi Musa ni Allah dah nampak dah dia punya kebaikan dalamnya. Walaupun Nabi Musa ini ada kes dahulu pernah membunuh seseorang kan dekat Mesir yang lari sampai ke Madian itu, dah nak patah balik ini, walaupun dia ada lagi perkara tersebut, ya. Manusia kalau ada buat silap, dia mesti ada rasa bersalah tersebut, tetapi Allah menyatakan, aku melihat ada kebaikan, aku pilih engkau, dengarlah wahyu ini betul-betul. Pelajaran untuk kita Ustaz, ya. Kalau kita ni boleh dengar betul-betul Al-Quran, Allah pilih kita. Allahuakbar. Dan Allah pilih kita itu pasal apa? Ada kebaikan dalam diri tuan-tuan, puan-puan yang ikuti pada hari ini. Pasal bukan semua orang terpilih untuk mendengar ayat Al-Quran. Al-Quran untuk semua, ya, untuk semua. Tetapi ada orang tak dipilih untuk dengar pada hari ini, ataupun hari ini dengar, besok tak dipilih. Pasal istilahnya wa anakhtartuka itu di sebalik ayat itu ialah aku pilih kerana ada kebaikan pada dirimu untuk mendengar wahyu terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa isinya? Isinya adalah innani anallahu la ilaha illa ana. Iaitu bila mendengar pada wahyu ini adalah untuk mengenal Allah ini tidak ada tuhan kecualinya, maka kenalah buat fa'budni wa aqimis salati li zikri, ya. Iaitu sesungguhnya akulah Allah, tidak ada tuhan kecuali aku, beribadahlah. Ini bukan bercakap dengan CEO. Betul. Kalau dapat cakap dengan sultan pun Ustaz, ya, cakap dengan sultan pun kita mungkin kata wah, kan, kita akan ambil gambar, kita nak teringat-ingat kenangan. Pasal apa? Dapat bercakap dengan raja ataupun sultan. Ini bukan dengan raja dan sultan, ini dengan raja segala raja. Ini pengalaman yang mesti Nabi Musa tidak akan lepaskan, nak beritahu kepada semua orang. Dan kalau boleh nak nostalgia, ingat, kalau boleh apa, throwback, kan, throwback tu banyak kali disebabkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata kalau nak throwback balik, aqimis salata li zikri, ya, iaitu dirikan solat, maka ia adalah untuk mengingatiku, dan Allah pun akan mengingati kita, ya. Ingat Nabi Musa, kita tak dapat peluang itu Ustaz. Betul Ustaz. Ya, Nabi Muhammad datang ke tempat tinggi, namanya Sidratul Muntaha, dapat solat. Subhanallah. Nabi Musa ke tempat tinggi namanya Tua ini, dapat solat. Kita tak dapat, tapi rupanya kalau kita nak sentiasa dapat kenangan bersama Tuhan itu ialah wa aqimus solat. Ya, kita dirikan solat itu sebenarnya adalah anugerah yang sama seperti Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat 15, inna sa'ata atiyah, ya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Iaitu Allah bawa pula cerita hari kiamat Ustaz. Hari kiamat, as-saah dan juga solat ini dekat-dekat. Pasal orang yang jaga solat sebenarnya dia, saya nak syurga betul-betul. Saya ni tahu dah bahawa as-saah ini kiamat dah dekat. Maka saya tak boleh bertangguh untuk solat. Tapi kalau ada yang kata solat tak apa kot, 3 jam lagi saya buat solat Zuhur pada pukul 4, sebenarnya dia rasakan bahawa kiamat jauh lagi. Insya-Allah. Dan ayat ini turun beribu tahun yang lepas Ustaz. Beribu tahun yang lepas, bukan sekadar 1400 tahun, iaitu kepada Nabi Muhammad, tapi lebih awal pada Nabi Musa. Jadi hari kiamat itu dah Allah cakap atiyah, ya, dah dekat. Waktu zaman Nabi Muhammad lagi dekat, zaman kita Ustaz, Allah
Semakin semakin. Dan kalau ada yang kata tak payah solat lagi kot ataupun tangguh dulu solat, sebenarnya dia merasakan bahawa saya dah confirm masuk syurga, dia sebabnya saya tak apa, saya tangguhkan dulu. Tapi kalau macam saya Ustaz ya, kita pasal tak confirm lagi, inilah yang rasanya kena betul-betul jaga. Apatah lagi bila Allah cakap akadu ukhfiha, iaitu aku hampir menyembunyikan litujza kullu nafsin bima tas'a, ya, iaitu agar setiap yang dibalas itu sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Apa maksud ukhfiha? Kami sembunyikan. Allah kata hampir disembunyikan tanda-tandanya untuk dibalas apa yang dilaksanakan. Allah sembunyikan tarikh as-saah itu pasal kalau orang tahu Ustaz ya, contohnya lah Allah kata kiamat 5 Oktober pukul 5 petang 2021. Kan kita tak payah baca Quran, tak payah solat dan sebagainya. 1 jam sebelum tu kita stop segala kehidupan kita, terus kita tas'a buat segala-galanya. Guling-guling betul. Semua emas ke apa sebagainya keluarkan derma kan. Pasal apa? Pasal kita tahu bila tarikhnya. Tetapi Allah sembunyikan kerana apa? Kerana nak suruh kita berusaha setiap masa, dan makin kita nakkan akhirat, kita akan jaga solat. Mengapa kita jaga solat? Kerana kita nak ada pengalaman bersama dengan Tuhan di sini, agar bila sampai akhirat nanti kita dapat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu perkara yang amazing Ustaz ya, yang disampaikan kisah pada Nabi Musa, tapi pelajarannya untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umat Nabi Muhammad. Pada ayat yang ke-16 Allah mengingatkan kepada kita, fala yasuddannaka anha, janganlah kamu dipalingkan anha. Anha ini merujuk kepada as-saah dan juga as-salah, iaitu jangan sampai kita dipalingkan daripada kita mensia-siakan as-saah kita, akhirat kita, dan juga jangan sampai kita dipalingkan daripada solat kita. Allah ingatkan la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda, ya, iaitu mereka yang tidak percaya hari kiamat dan tidak percaya solat ni penting. Ada yang kata saya ni sibuklah, kan. Jadi saya baik kan, ataupun saya tengok orang tu baik, tak payah solat pun tak apa. Kan dia perangai dah baik dah. Dia ayah yang baik, mak yang baik, tak ada tengking-tengking, cari nafkah, masak terbaik, buat apa solat lagi? Ada orang yang merasakan bahawa solat tidak penting. Masya-Allah. Dan orang begini sebenarnya dia menyatakan syurga tak penting. Ya, pasal syurga itu adalah balasan kepada mereka yang tas'a, yang berusaha mengingat Allah pada setiap masa. Yang maksudnya dia menghargai, kalau dia jumpa raja pun dia wah happy sangat. Sepatutnya dia bergembira apabila dapat bertemu Tuhan di atas dunia ini, ya. Jadi ini munajat Nabi Musa bersama dengan Allah, yang orang cakap munajat katanya. Perkataan itu kita jumpa pada surah Maryam sebelum ini. Kali ini panjang lebar satu muka surat 313 ini cerita pasal munajat Nabi Musa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesan apabila seseorang tidak percaya pada solat dan akhirat ini, dia ikut pada hawa nafsu. Kalau kita ikut pada orang begini, Allah cakap pada Nabi Musa fatarda. Nabi Musa ini sekarang berada di atas gunung Ustaz ya. Jadi kalau fatarda ini binasa tu dia jatuh daripada gunung. Kalau Nabi Musa ini sendiri percaya kepada orang yang ikut orang yang tidak mahu solat, tidak menghargai kepada as-saah. Panduan untuk kita zaman ini, kalau orang tak solat Ustaz ya, dia tak stabil. Dia tak stabil. Dia mungkin baik awalnya, tapi satu masa tu dia akan ada perkara-perkara yang tidak sesuai. Kerana apa? Kerana orang ini tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah. Mana boleh ingat Allah, buat baik lepas tu tidak ingat Allah kan, dengan dia tidak solat. Dia sesuatu yang tidak mungkin berlaku. Maka dah habis penerangan daripada Allah, maka selepas itu ni serius, tajuk ni serius ya. Nabi Musa ataupun Allah menyatakan pada ayat 17, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Masya-Allah. Dia dalam kita cakap dengan anak Ustaz ya, kalau anak saya Ibrahim mai sini. Kan. Dengan mai sini Ibrahim, mana satu yang lebih tegas sikit Ustaz rasanya? Ibrahim awal ke Ibrahim hujung? Ibrahim awal. Di sini tadi awal tadi ya Musa awal. Dekat sini wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dia lembut sikit Ustaz ya. Rupa-rupanya di sini Allah lembutkan pasal tadi serius sangat. Kan? Dahlah ya Musa kan. Okey. Lepas tu penerangannya, maka kali ini dinyatakan perkara yang mudah dahulu. Apa yang ada dekat tangan kanan kamu tu ya Musa, ya. Maka Nabi Musa menjawab ya dengan jawapan yang menarik Ustaz ya. Jawapan sepatutnya mudahnya ialah hiya asai. Betul. Ini adalah tongkatku. Dah cukup. Betul.
Kan kalau ini apa kat tangan kanan tu? Pen dah. Betul. Maknanya menjawablah tu. Menjawab. Menjawab. Tapi Nabi Musa, Subhanallah. ialah ustaz ni kalau kita jumpa VIP, jumpa raja ke, kalau kita memang macam Betul. tergagap-gagap kan, tapi nak cakap juga. Kan? Betul. Nabi Musa kata atawakkau 'alaiha, padanya aku bersandar. Ya. Kemudian ada lagi wa ahushu biha 'ala ghanami. Saya ambil tongkat ni untuk ambil daun-daun tu jatuh di atas kambing saya. Lagi-lagi apa waliya fiha ma'aribu ukhra. Sepanjang mungkin, kalau ustaz perasan ayat ni panjang sangat kan. Betul. Sebenarnya Nabi Musa mengambil peluang bercakap panjang pada Tuhan. Jadi munajat dengan Allah ini, kalau orang dah suka sangat dengan Allah, dia memang macam nervous sikitlah ustaz ya, macam agak tapi nak cuba sepanjang mungkin kalau kita bermunajat, berdoa pada Allah sepanjang mungkin, kerana ia peluang ya. Bukannya waktu solat tu qul huwallah boleh ustaz ya qul huwallah, betul, qul huwallah juga kan boleh, tetapi ada orang yang suka dengan pertemuan dengan Allah dalam solat ini, cuba sepanjang yang mungkin. Membawa kepada perkataan pilihan kita kali ini, iaitu khara ataupun khayara. Inilah perkataan yang kita jumpa pada ayat 13, berulang 196 kali disebut di dalam Al-Quran. Maksudnya memilih dan melebihkan, memilih atas dasar kebaikan yang ada pada sesuatu perkara ataupun pada seseorang. Inilah yang dipilih pada Nabi Musa untuk naik ke Gunung Tua tersebut, dan akhirnya diizinkan mendengar apa yang diwahyukan. Moga-moga kita juga terpilih pada setiap masa, terpilih untuk mendengarkan betul-betul ayat suci daripada Al-Quran. Itu tandanya kita ini ada sesuatu yang baik, walaupun macam-macam kekurangan yang kita ada selama ini. InsyaAllah kita akan menyambung balik selepas ini apa yang berlaku pada tongkat Nabi Musa yang akan bertukar menjadi sesuatu mukjizat pertama yang dilatih di atas Gunung Tua. My Quran Time, baca faham amal, insyaAllah. Dia munajat ni dia lama-lama, dia lagi mantap Ustaz ya sebenarnya. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi Musa sebentar tadi. Ayatnya pendek-pendek dalam muka surat 313, bahagian yang Nabi Musa menjawab tu sepanjang mungkin 2 baris Ustaz. Betul Ustaz. Ya, nak ceritanya bahawa Nabi Musa memang menghargai pertemuan dengan Allah, dan itulah harapan Ustaz ya. Ketika kita bermunajat pada setiap hari ya, kita munajat ni maksudnya daripada istilah najah, iaitu ada dialog personal ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita, pada waktu malam kita. Lagi panjang lagi bagus disebabkan apa? Kita bukan bercakap dengan CEO company besar nanti dia bagi projek. Ini adalah kepada empunya segala yang ada di atas muka bumi ini, yang memahami cabaran hidup kita. Jadi insya-Allah salah satu cara munajat kita Ustaz ya, baca Quran. Betul Ustaz. Ya, dengan cara terbaik. Silakan untuk tajwid. Baik, insya-Allah tuan-tuan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak terus kongsikan sedikit pengajian ataupun ulang kaji tajwid kita. Bertepatan juga sebenarnya topik pada hari ini, menyambung semalam telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Tirmizi. Hari ini kita nak sambung lagi dan kena dengan surah yang kita baca sekarang ini, iaitu surah Taha kan. Apa dia? Jom kita saksikan slide yang disediakan. Iaitulah huruf-huruf pembukaan surah didatangkan dalam 5 keadaan. Semalam kita dah kongsi satu keadaan, hari ini kita tengok keadaan yang kedua, iaitu huruf-huruf pembukaan surah yang mempunyai 2 huruf sahaja. Kan? Contohnya antaranya yang pertama, surah Taha ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
Taha. Ada yang sebelum ni ustaz dia barangkali ialah lupa ke wallahu alam lah. Dia baca tah. Bismillahirrahmanirrahim. Tah. Masya-Allah. Sebab dia tak sama tahla. Allahu akbar kan. Tak apalah barangkali dia belum tahu. Kan. Jadi bacaan dia taha kan. Baik. Contoh yang kedua hamim. Hamim. Ini lagi mencabar Ustaz ya. Kalau salah baca okey. Jadi bahaya Safas. Bahaya. Lain macam dia cakap. Betul Ustaz. Kadang-kadang kita tak familiar ataupun tak biasa dengan macam mana nak bacanya, ham ke hum ke, macam kalau ustaz buat tadi dia panjang itu macam betapa pula. Macam betapa. Jadi baca macam mana tuan-tuan puan, ha hidupkan, ha dua harakat, hamim. Macam tu cara baca dia. Kemudian surah yang ke-27 ayat yang pertama, Tasin. Hujung dia nun sebab ejaan dia sin ya nun. Kalau hamim tadi mim ya mim. Tasin ta sin ya sin. Sin ya nun sin. Baik. Kemudian yang ni selalu, yang ni insya-Allah Ustaz tak salah lah. Tak salah. Tak salah lah. Selalu dengar Selalu dengar. Kadang-kadang tanya boleh baca Yasin? Boleh? Yasin. Sadaqallahul azim. Memang boleh. Boleh. Jadi surah Lulus. Ayat pertama. Ayat pertama. Jadi contoh yang keempat tu adalah surah Yasin, ya dua harakat, kemudian sin ya nun. Yasin. Itu contoh, empat contoh yang kita datangkan huruf-huruf pembukaan surah dalam keadaan mempunyai dua huruf. Jadi insya-Allah bolehlah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, suruh anak-anak kita, cucu-cucu kita ke kan, buat sambil buat video call tu, cuba baca surah Taha tu bunyi macam mana. Taha hamim, buat latihan. Dapat kalau betul bagi hadiah gula-gula sebiji. Contoh. Contoh Ustaz Ya. Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi tentang bagaimana membaca huruf muqattaah tadi itu. Dan huruf muqattaah ini sebenarnya ada pada beberapa surah saja Ustaz bukan semua surah, untuk kita rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Taha ini kalau kita semak balik, surah Isra berkaitan dengan Yahudi surah ke-18 surah Al-Kahfi banyak cerita pasal Kristian kemudian surah 19 surah Maryam pasal Kristian. Ini masuk balik kepada Yahudi. Maksudnya Nabi Musa ini pergi kepada Bani Israel. Jadi kita nak memahami, kalau boleh kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai macam orang Yahudi ataupun disesatkan seperti orang Kristian, orang Nasrani. Jadi Allah berikan surah-surah ini dengan cerita yang menarik. Kalau tadi kita dah baca Nabi Musa itu dekat atas tua itu Ustaz dinyatakan apa yang ada dekat tangan kanannya, tongkat maka Allah kata apa? Qala pada ayat yang ke-19, alqiha ya Musa. Kali ini pun ya Musanya kat ujung. Jadi balinglah balingkan pun itu dalam baling yang dekat, wahai Musa, dalam keadaan yang penyayang. Fa alqaha, maka Nabi Musa melemparkannya, dia bertukar menjadi ular ataupun bertukar menjadi ular yang merayap. Cuba Ustaz bayangkanlah Ustaz ni dah tanggal kasut dah ni. Kan tadi semalam kita bincangkan tanggal kasut atas gunung gelap tukar jadi ular. Allah. Bila dah jadi begitu nak buat macam mana? Kan. Kalau lari kasut tak pakai lagi ni. Kan. Jadi ini yang berlaku pada waktu itu, takut Nabi Musa ni, tetapi Allah kata apa? Khuzha. Bukannya la takhaf dulu. Ambil dulu. Jangan takut. Bukannya jangan takut, ambil lah kan. Jadi di sini nak ceritanya ialah Nabi Musa diajar untuk ada confident, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian barulah dipujuk jangan takut, dia akan kembali kepada rupa yang asal pada ayat 21 itu. Dalam hidup kita Ustaz ada masa jalan je dulu. Macam baca Quran kan, baca je dulu kan, tak payah cakap jangan takut baca Quran dia akan menjadi sesuatu, banyak sangat motivasi pun tak jalan juga kan. Jalan dulu, lepas tu baru cakap tentang perkara ini. Dan selepas itu wadmum yadaka pada ayat 22 itu adalah mukjizat yang kedua, dikepitkan tangannya ke ketiak dia, maka dia bertukar menjadi putih, bukan kerana cacat tetapi ia adalah ayatan ukhra. Dua perkara ini adalah perkara yang melambangkan kehebatan daripada Allah. Untuk apa Nabi Musa diberi ini? Itulah ayat 24
hingga 37 yang kita nak sambung bacaannya. Masya-Allah, baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Khususnya tuan-tuan dan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Subhanallah, jangan takut nafas tak sampai lah, tak ada suara lah. Tapi baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Jadi baca dulu, insya-Allah. Bila baca tu, ini ada taranum ni. Taranum apa? Hijaz. Taranum apa? Nahwan. Ada nafas Ada nafas. Ada nafas. Ada nafas. Masya-Allah. Jadi jom kita sambung bacaan kita, insya-Allah. Kita nak sambung ayat yang ke-24. Dan inilah yang saya sebutkan tadi, doa yang selalu kita baca, Ustaz. Ayat-ayat ini kita akan jumpa nanti. Tuan-tuan, sahabat Al-Quran semua, kita akan baca ayat-ayat yang selalu menjadi doa kita, anak-anak kita selalu baca. Rupa-rupanya kat sini terletak dia. Dalam halaman 313, ayat yang bermula daripada ayat yang ke-25, 26, 27, 28. Allahu Akbar. Jom kita sama-sama baca dengan murattal Hijaz. Bermula ayat yang ke-24, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita dah bacaan ayat 24 hingga 37 Ustaz, ya. Pendek-pendek je ayatnya, tetapi penuh dengan dengan permata untuk kita memahami bagaimanakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kalau awal tadi bercerita tentang solat, tentang munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang best lah Ustaz. Memang ini menenangkan. Nabi Musa pun kata, wah ini menarik sekali ini kan, pengalaman ini. Pasal lepas ni dia nak jumpa keluarga dia balik. Jadi mestilah dia nak cerita balik pada keluarganya apa yang berlaku, bukan sekadar berjumpa raja, tetapi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu pengalaman yang mungkin kita tak dapatlah Ustaz, ya. Ini hanya pada Nabi Musa, Nabi Muhammad, tetapi kita ada peluang itu nak teruskan legasi perjumpaan Nabi Musa dan Tuhan ini adalah wa aqimis solah li dhikri, untuk mengingat pada Allah. Itu peluang kita setiap hari, paling kurang ada 5 kali sehari yang wajib, yang perlu kita ambil peluang itu. Maka pada ayat 24 ini bercerita tentang dah dibuat latihan di atas gunung tua itu. Adakah balik nanti kata, wah abah ada dapat tongkat dah jadi ular, amazing. Bukan begitu sahaja, ya. Bila dah ada pengalaman yang amat manis itu, rupa-rupanya sila pergi berjuang, bertemu dengan orang yang akan bercakap paling tak manis. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, pergi kepada Firaun selepas ini, bukannya saja suka-suka saja dah dapat mukjizat, ya, rasa wah bestnya dapat dengar Quran, duduk lagi kat rumah. Lepas tu duduk lagi kat rumah, kemudian rasa nak munajat lagi, bukan sekadar itu.
Itu yang diingatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat munajat dengan Allah, dengan solat, dengan Quran, lepas tu sila berjumpa dengan Quraisy untuk mengingatkan mereka seperti mana Nabi Musa bertemu Firaun. Untuk kita samalah juga Ustaz ya. Maksudnya bila kita dah baca Quran, dah dapat mukjizat ini Al-Quran, ia bukan untuk kita seorang sahaja, kita kena share, kita kena buat sesuatu. Maka Nabi Musa menyatakan qala, inilah doanya Ustaz ayat 25 ya, rabbish rahli sadri, wahai Tuhan lapangkanlah untukku dadaku. Ya. Mengapa kena lapangkan dada? Pasal kalau nak berjumpa dengan Firaun ni Ustaz dia tak macam jumpa Allah tenang ya, rasa best. Ini jumpa Firaun ini akan menyebabkan dia cepat marah. Betul. Ya, perkataan-perkataannya ini. Dan bila orang marah Ustaz ya, kalau katakan saya lah ya, bila bercakap, bila dah marah Ustaz ya, dia jadi berputar-putar. Sepatutnya A B C D, dia kadang-kadang A C B D E dia jadi betul. Kalau katakan orang buat kita marah. Betul. Kan ada orang bercakap ketika kita bercakap ke ataupun ketika ustaz baca Quran ada orang saya akan jadi pada waktu itu kita perlukan rabbish rahli sadri. Ya. Nabi Musa minta pada Allah berbanding dengan Nabi Muhammad beza sikit ustaz. Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak. Subhanallah. Allah terus bagi syarah itu kepada Nabi. Jadi tengoklah keadaan kan. Ada masa kita ni memang perlukan Allah lapang pasal kita ni jenis pemberang ataupun jenis yang kalau kita kena bakar sikit je terus kita akan kan bagi ibu ayah kita kena amalkan doa ayat 25 ini. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusan untukku. Ya, apa maksudnya mudahkan urusan ini? Kerana bercakap tentang yang memudahkan urusan dalam menguruskan bertemu dengan Firaun ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan mudah kerana ia melibatkan nak pergi berjumpa, banyak proses-prosesnya, tetapi urusan dakwah ini adalah tanda bahawa kita ini mengikut jejak Nabi Musa dan juga jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah terbesar Ustaz ya. Antara sunnah terbesar ialah pergi menyampaikan mesej kepada orang ramai. Tak boleh rasa macam kita duduk syok dekat masjid, duduk kat rumah, kemudian duduk kat rumah, lepas tu duduk kat rumah ya menghabiskan 30 juzuk tanpa kita rasa kita perlu idhab keluar ya. Baik. Kemudian disambung lagi wahlul uqdatam min lisani, iaitu pada ayat yang ke-27 itu, dan lepaskanlah kekakuan. Uqdah itu maksudnya simpulan pada lidah kita. Lidah kita bila kita bercakap tu kadang-kadang cakap berdua okey Ustaz. Tapi bila cakap dengan ada orang-orang menteri, ada apa, kita rasa kan. Kita minta dibukakan simpulan itu. Ya, simpulan itu. Dan Nabi Musa minta mil lisani, bukannya uqdatan lisani. Min itu maksudnya daripada lidahku. Maksudnya Nabi Musa tak minta semua Ustaz. Masya-Allah. Tak ada minta kata buanglah gagap ke apa-apa ni, buang semua, tak ada. Sebahagian saja. Pasal Nabi Musa minta yang sesuai untuk misi yang Allah suruh sahaja, bukannya terus jadi pandai bercakap dan kemudian terus kalau katakan minta harta, minta semua, bukan. Mana yang diperlukan sahaja. Itu yang kita belajar juga daripada surah Al-Kahfi. Pemuda itu cakap pergi cari rezeki tu, ambil sedikit je. Bawa balik. Ya, dia disiplin juga pasal makan, minum kita, harta kita Ustaz ya. Nampak dekat kedai tu banyak tu kan. Ambil semua ke? Bukan, ambil sebahagian saja. Itu perkara yang penting. Dan yafqahu qawli ayat 28 ini amat penting ya, iaitu bila kita bercakap itu bukan pentingnya kita yang faham. Kalau saya faham Ustaz ya, untuk muka surat 313 ni ada 10 muka surat nota kan. Lepas tu ada ini kan kita akan tetapi rupa-rupanya moga-moga yang fahamnya adalah mereka yang mendengar. Dan istilah yang digunakan ini yafqahu, bukannya ya'lamun ataupun yaqilu. Nak ceritanya bukan sekadar faham secara atas sahaja, tapi kalau yafqahu ini maksudnya mendalam saja. Ya faqih. Ya faqih. Jadi kadang-kadang ada orang dengar ceramah kan, penceramah dia cakap apa ya? Pasal Nabi Musa atas gunung. Itu je kan. Ya, tapi kalau yafqahu qauli, tanya pada tuan-tuan sekarang, harapnya yang saya sampaikan ni Ustaz ya, yang kita ni sampai difahami, tapi bukan tugas saya. Ini Allah yang berkuasa. Subhanallah. Kita boleh ceritakan kisah Nabi Musa, ada ular, kemudian pergi Firaun, ada doa. Kalau tuan-tuan faham tu saya pun lega, tapi itu bukanlah daripada saya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah itu saja? Belum lagi. Nabi Musa minta lagi pada ayat 29, 30, 31, 32 dan sampai ke hujung itu. Insya-Allah. Macam-macam nak minta. Betul. Dijawab oleh Allah pada ayat 36.
So apakah yang dimintanya, iaitu jadikanlah pembantu daripada ahli keluarga. Subhanallah. Jadi ada pembantu dalam berdakwah ni penting. Ya, subhanallah. Pasal kalau dia seorang saja, dia kalau kadang-kadang betul tak betul, ada semangat tak semangat, tapi kalau ada berdua macam ni kan, rasa macam dah penat sikit je kan, ataupun rasa macam nak dengar ni, minta baca balik ayat 33-34. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz sebut, kita tengok ayat tadi, Ustaz sebut cerita tadi yafqahu qawli. Teringat satu doa yang Nabi Muhammad SAW doakan untuk Ibn Abbas kan, Abdullah Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, antara doa yang boleh diamalkan juga oleh kita sebagai ibu ayah. Jadi kita baca ayat yang ke-33 dan 34. Okey, Ustaz rehat sekejap. Okey, kita baca dulu. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Salah satu tugas pembantu ini adalah agar dua-duanya boleh banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatimu. Kalau seorang-seorang Ustaz dia buat segala perkara, tak sempat nak bertasbih, tak sempat nak banyak mengingat Allah, tapi bila buat bekerjasama tu, yang ini buat, yang ini yang ini buat, yang ini bekerjasama. Jadi ini tujuan mengapa perlu banyak bertasbih dan juga banyak zikir pada Allah, itu sumber kekuatan. Sehingga kan boleh pergi kepada Firaun itu dengan kekuatan daripada zikir, dengan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah satu perkara yang Allah jawab. Dan bukan sekadar ini Allah jawab, sebenarnya Allah dah jawab sebelum ni dah. Banyak permintaan Nabi Musa ini, tetapi rupa-rupanya ada lagi yang pernah berlaku dalam sejarah Nabi Musa. Apakah kisahnya? Kita ikuti esok insya-Allah. Kita lihat dahulu resolusi pada hari ini. Yang pertama ialah kita dirikan solat untuk mengingati Allah sebagai tujuan yang amat besar. Yang kedua, sentiasa bersedia untuk bertemu hari kiamat, ya, dengan kita sentiasa membuat persediaan dan yakin dengan mukjizat walau nampak seperti kita lemah di samping cabaran yang besar dalam hidup kita. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, terima salat kami ya Allah, terima salat kami ya Rahman, terima salat kami, tunjang dalam kehidupan kami ya Allah. Mudah-mudahan salat-salat kami menjadi pelindung pendinding daripada kami melakukan perkara-perkara yang tidak diradai oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, menjadi ahli keluarga yang betul-betul banyak bersolat, mengingat Allah Subhanahu taala. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, membina generasi yang ingat pada Allah, dalam masa yang sama akan bercakap dengan manusia, mengingatkan kerosakan, membawa kepada kebenaran. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada ulangan pada malam ini dan juga pagi esok. Terus kita akan menyambung lagi kisah episod pertama daripada babak dalam kisah Nabi Musa dalam surah Taha dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.